Saya mulakan lontaran awal saya ini dengan pertama kita sebagai penggubal undang-undang lah. Saya bercakap di atas legislature yang melihat isu RUU 355 ini dalam konteks tersebut. Dan tentulah dalam saya melihat konteks itu, kewajaran kebimbangan itu bukan sahaja saya tumpukan kepada non-Muslim, tapi juga kepada orang Muslim. Kerana saya juga mewakili hampir 30% non-Muslim dalam konstituen saya, yang mana saya telah mendapat 80% sokongan daripada non-Muslim di dalam konstituen saya. Itulah kewajaran-kewajaran saya melihat dalam konteks tersebut. Saya tidak fikir sesuatu undang-undang itu dibuat tanpa perkiraan politik. Saya kata itu satu yang tidak berpijak lah kalau mana-mana perundangan itu dibuat hanya sekadar perundangan. Sama ada implikasi politik itu diguna pakai untuk orang yang mencadangkan, ataupun implikasi politik itu juga diperlukan kepada orang yang menolaknya. Yang itu kita kena terima sebagai satu atur cara permainan dalam konteks demokrasi berparlimen. Jadi untuk itu saya menyatakan pada lontaran awal saya bahawa isu yang benar-benar membimbangi seluruh rakyat Malaysia sebenarnya, termasuk yang non-Muslim di atas sebab mereka merasakan bahawa ruang mereka itu seolah dicerobohi dalam bentuknya yang secara tidak langsung. Semua saya kurang bersetuju dengan pandangan kawan-kawan, khususnya Profesor Syam Rahayu, yang menyatakan kebimbangan umat bukan Islam itu dengan kita memberi jaminan bahawa dia tidak akan kena kepada mereka. Saya rasa betul secara direct tidak kena, tetapi dalam konteks dinamika sosial yang ada, dia tidak dapat lari daripada keterlibatannya, dan kesnya terlalu banyak sebenarnya. Antaranya ialah kasus Murti yang meninggal dunia. Berlaku perebutan antara keluarga yang mendakwa dia ini masih dianggap agama Hindu, sedangkan diberitahu dia ni sudah bagi tahu dia telah masuk Islam. Dan ini melibatkan soal nak tanam di mana sebagainya, dan orang Islam tidak boleh ditanam dalam kubur yang bukan Islam. Jadi keluarga dia demand, keluarga dia tuntut, dan keputusan dibuat oleh Mahkamah Syariah menyatakan dia ini adalah orang Islam dan tidak boleh dipersoalkan kerana ada artikel 121-1A, sebab keputusan Mahkamah Syariah tidak boleh dipertikaikan oleh Mahkamah Sivil. So perkara-perkara ini saya kira termasuklah juga isu Nyonya di Seremban hari itu, Nyonya Tahir, yang dia pun dikatakan sudah tidak profes Islam lagi, walaupun dia asalnya orang Islam, lalu mau ditanam secara adat orang bukan Islam. Dan pertama kalinya Mahkamah Syariah membenarkan dan memperakui bahawa dia sudah pun tidak lagi mengamalkan Islam. Ini memberi impak kepada keluarga itu, kerana keluarga itu ialah daripada yang bukan Islam. Masuklah isu hadanah, masuklah isu suami yang masuk Islam kemudian dia menceraikan isteri dia, atau secara automatik perkahwinan itu dileraikan, timbul isu siapa nak jaga anak. Berlaku tasel yang agak perebutan yang agak hebat sehingga menimbulkan berbagai kekeliruan dan kembali kepada mencabar status Islam itu sendiri serta hak kebebasan beragama. So saya tidak fikir semudah itu menyatakan kepada non-Muslim bahawa anda tak perlu bimbang, ini bukan masalah anda. Saya rasa itu terlalu simplistic approach kita kepada mereka dengan melihat kasus-kasus yang sudah sedia ada yang menimbulkan berbagai cabaran dan halangan. Itu poin saya sebagai ahli legislatif. Kerana melihat ini adalah isu perundangan. Ini adalah isu perlembagaan. Nah, masuk saya kepada poin seterusnya. Itu 5 minit pertama saya dah habis. Saya masuk kepada poin saya seterusnya ialah, saya kira asas kebimbangan yang lebih besar yang kita tidak sentuh sepanjang lontaran awal ini ialah persoalan tentang kerangka negara itu sendiri. Balik kepada persoalan asas, apakah negara ini dilahirkan pada awal dia dibentuk berpandukan kepada sejarah yang panjang disebut oleh rakan saya tadi,
akhirnya terbentuklah sebuah Federation of Malaya itu sebuah negara sekular atau tidak. Sedangkan sebuah negara sekular tidak membenarkan mana-mana undang-undang. Dan di sini perbahasannya. Dan saya tidak bersetuju kalau kita tergolong di kalangan orang yang menyatakan bahwa negara ini adalah negara sekular. Jikalau kita menyatakan negara ini sekular, sudah tidak ada lagi peruntutan artikel 3/1 yang menyatakan Islam adalah agama persekutuan. Dan saya ingat perlu dijelaskan di sini dalam konteks perlembagaan kita, tidak sahaja artikel 3 yang memberikan keutamaan Islam dan mungkin dia berpandukan kepada rentetan sejarah kita yang panjang, tapi dia juga menetapkan tentang isu Melayu yang dikatakan adalah mesti beragama Islam 160/2. Begitu juga dengan wang awam boleh digunakan untuk program-program Islam dalam artikel 12/2. Begitu juga kedudukan Raja-Raja Melayu 71/1. Bermakna, kalau boleh saya katakan artikel 3 itu sebagai dia punya nas saja, dia punya teks saja. Tapi pendetailan dia bukan di situ saja. Dia duduk juga di tempat-tempat yang lain. Malah artikel 11 dalam memberikan ruang kebebasan beragama, kebebasan bergerak dan sebagainya, dia sebut bahawa agama lain bebas untuk dia. Maka dengan syarat, ada caveat. Apa caveat dia? Tak boleh dia sebarkan kepada orang Islam. Semua ini tuan-tuan, inilah perbahasan sebenarnya. Ini isu dia. Sebab negara kita dalam dicabar dengan berbagai isu. Maka akhirnya identiti apa kita? Negara apa kita? Nah, inilah dia konsensus yang perlu kita bawa ke tengah, kita runding balik, kita bincang balik. Dan saya setuju. Saya setuju bahawa negara ini ada asas dan latar belakang Islam, dia tidak dapat dinafikan. Saya bersetuju dengan Dr. Zudi bahawa itulah sejarah dan latar belakang kita. Tapi hari ini kita bercakap tentang perkembangan semasa yang berlaku menyebabkan asas-asas perlembagaan kita itu dicabar dengan isu-isu yang sebenarnya. Maka apa stand kita dalam hal ini? Sebagai ahli legislature, saya melihat proses terbaik untuk kita menangani isu ini ialah melalui proses konsultasi. Proses rundingan. Proses rundingan macam malam ini. Proses rundingan dengan non-Muslim. Proses rundingan dengan stakeholder, orang yang berkepentingan dalam isu ini. Dan dari situ baru kita menggunakan kaedah baru dalam pelaksanaan undang-undang, bahawa isunya ialah bukan kamu nak kena buat undang-undang atau isunya ialah kamu nak memperundangkan, tetapi yang lebih penting daripada itu, proses perundangan itu juga adalah penting. Selagi mana kita menerima atur cara permainan demokrasi dan selagi mana ia nak dibawa ke dalam parlimen, maka kita juga harus terima keputusan. Jikalau diterima, maka diterima secara demokrasi, ditolak juga ditolak secara demokrasi. Oleh itu saya amat bimbang. Selain daripada kebimbangan orang Islam, orang bukan Islam, saya peribadi pun bimbang juga. Apabila, bukan saya bimbang soal nak buat undang-undang ni, saya bimbang dalam konteks bagaimana kita mengawal suasana dan keadaan sehingga kita menggunakan agama, kita mengancam orang, kita mengugut orang, kalau kamu tak sokong, kamu ni menolak Islam, ini adalah hudud, ini adalah begitu. Sedangkan ini adalah soal perundangan. Dia bukan soal yang sesuatu yang kita kata sakral, sehingga kita tidak dapat pertikaikan. So sebab itulah kembali balik kepada asas bahawa Islam itu perlu dipersembahkan, bukan sekadar ianya pelaksanaan bidang kuasa mahkamah atau hudud, tapi Islam dalam konteks syariah perlu dilihat sebagai keseluruhan kesejahteraan hidup bagi mencapai maqasid syariah yang dijanjikan oleh Allah, iaitu maslahah kebaikan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Sebelum habis, saya berhenti lebih awal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.